Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Ustaz Ar-Wahhab Bina Insan Berjaya. Channel ini membincangkan tentang bagaimana untuk memperkasakan ekonomi Islam, bagaimana untuk bina insan berjaya supaya boleh hidup daripada hidup biasa-biasa kepada hidup luar biasa, menjadi seorang Islam yang cemerlang, gemilang, terbilang. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini ialah kita akan bincang sebab sekarang masih lagi demam politik. Jadi channelnya bukan saja untuk bicarakan tentang perniagaan, tapi merangkumi semua tentang masalah orang Islam, orang Melayu kita. Jadi sekarang ni demam PRU 15, kita akan untuk mengundi pada 19 bulan November nanti, hari Sabtu insyaAllah dengan izin Allah. Sementara tu kita nak jumpa salah seorang daripada calon kita, iaitu calon kita Parlimen Batu iaitu Ustaz Azhar Yahya. Ustaz Azhar Yahya dia akan menjadi calon Parlimen Batu PN, Perikatan dalam tiket Perikatan Nasional Parlimen Batu. Untuk pengetahuan, Ustaz Azhar Yahya sekarang ni dia untuk bertanding untuk kali kedua. Kali pertama iaitu dia bertanding tahun PRU 14, PRU 14, dan dia tewas dalam pertandingan tu dengan Batu, iaitu Parlimen bebas, iaitu pembakaran, yang sebelumnya dia sepatutnya melawan dengan tim YB Tim Chua, tapi last minute YB Tim Chua terpaksa tarik diri atas sebab-sebab yang tertentu. Maka YB Tim Chua di last minute, masa saya ingat lagi, masa pilihan raya tu, dia setelah Swiss kepada pembakaran masa tu tiket bebas. Maka keputusannya pembakaran menang dalam PRU 14 Parlimen Batu. Sekarang ni pembakaran masuk bertanding PRU 15, itu tiket harapan, Pakatan Harapan. Jadi sekarang ni Ustaz Azhar akan bertanding 10 penjuru. Yang besar itu pembakaran, Pakatan Harapan, dan Tim Chua iaitu bebas, dan dua tu. Jadi kita harap dia akan menang. Jadi insyaAllah kita akan pergi jumpa dia untuk buat TV. Apa maklumat yang dia sampaikan insyaAllah. Tu jangan buang masa lagi, jom kita pergi Swiss. Welcome to Success Reporter TV, Business and Financial Mentor. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh, mungkin ramai orang tak kenal Ustaz lagi. Kalau artis tu orang kenal lah. Ustaz Azhar Hidrus orang kenal lah, tak payah kenalkan lagi. Tapi Ustaz Azhar, ni kita punya calon Parlimen Batu, Ustaz Azhar Yahya. Banyak sekarang ustaz-ustaz nama Azhar ni, berkat. Jadi boleh kenalkan diri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azhar bin Yahya. Saya membesar di Sentul Pasar Kampung Cibadak Tambahan, Sentul Pasar Kuala Lumpur. Jadi memang ni kawasan saya membesar lah. Keluarga saya pun sini apa semua. Dan insyaAllah ni kali kedua kita masuk pilihan raya. Kali pertama sebagai calon PAS, kali kedua sebagai calon Perikatan Nasional gabungan PAS Bersatu dan juga Gerakan di Semenanjung ni, insyaAllah. Jadi Ustaz, apa Ustaz punya moto? Maksudnya Ustaz punya
Kita moto kita Satu Malaysia, kita buat PN Best. Satu Malaysia. Mudah. Apa Di macam seluruh mana? Malaysia. Satu Malaysia. Di seluruh Malaysia, Ha? kita punya moto kita Best. Best. Bestnya apa? Bersih, stabil. Bersih, stabil. Dan PN tu ialah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Best. Okey. Perikatan Nasional PN tu ialah prihatin. Okey. Jadi Ustaz, sekarang ni dekat social media tengah panas tentang mengenai PAS kan. PAS. Mereka banyak bertanya, kita kadang-kadang kita boleh jawab, kadang-kadang kita tak boleh jawab. Kita nak backup kan. Jadi banyak social media tanya, kenapa PAS pilih PN, Mahyudin? Kan? Kenapa mereka tak pilih UMNO? Sedangkan kita lihat dulu, kita Penyatuan Ummah dulu, PAS pernah pergi dekat PWTC. Yes. Ramai termasuk Ustaz juga pernah pergi situ. Dan kita pernah tolong UMNO. Kan? Dan mereka menang. Kan? Jadi gabungan tu, rakyat rasa gabungan tu memang terlalu sesuai sangat. Terlalu mantap. Tapi akhirnya PAS memilih Mahyudin. Tidak UMNO. Boleh Ustaz bagi penjelasan? Okey, Alhamdulillah. Inisiatif yang diambil oleh pihak Tuan sangat baik untuk menerangkan apa sebenarnya kenapa PAS ambil PN. Kenapa tak ambil MN? Sebenarnya kita kena balik kepada prinsip PAS. PAS parti yang berprinsip. Sebab prinsiplah kita buang PKR. Kita tak nak bersama PKR. Dulu kita bersama PKR. Bahkan sebab prinsiplah kita tolak juga DAP. Dulu kita bersama DAP. Tuan Guni Aziz 2 kali buang DAP tu. Tahun 1990. Sebelum tu berkawan. Lepas tu bila berkawan, kemudian nak pilihan raya, dia keluar. Walaupun begitu, Angkatan Perdana Rumah kita dapat juga Kelantan. Lepas tu berkawan balik. Kawan balik kali kedua. 90 cerai. Lepas 90 kawan balik. Kawan balik, tiba-tiba dia ada benda-benda yang dia tak boleh terima kita punya prinsip. Maka bila nak buat barisan alternatif, okey, tapi bila nak pilihan raya, cerai balik. Lepas tu kawan balik. Jadi last kali berzaman Tunku Haji Abdul Hadi Awang, kita cerai lah. Cerai kali ketiga tu memang tak ada lah. Nak bergabung balik. Sebab kalau nak gabung balik kena cari penggali buta. Istilahnya lah. Jadi kita tak akan bergabung balik, melainkan berubahnya beberapa perkara dasar. Jadi selagi mana tidak ada perubahan dan sebagainya, kekal tidak ada DAP. Dan juga tidak ada PKR, melainkan PKR mampu menerima dasar ummah yang kita nak bawa, membentuk satu persepakatan ummah. Jadi bila ada benda yang memberikan keburukan pada Islam, kita sanggup buang. Walaupun kalau kita bersama dengan gagasan pembangkang dulu, ada sebagian dari kerajaan. Tapi apa artinya kerajaan kalau kita tergugat dan tergigit? Jadi selesai dah dalam bab PKR DAP. Tapi bila kita nak menggabungkan umat ini, kita buat penyertaan ummah. Penyertaan ummah tu Tuan Presiden sebutkan secara jelas berkali-kali. Penyertaan ummah bukan hanya PASnya UMNO. Kalau PASnya UMNO, ini penyatuan politik. Penyatuan ummah ni PAS, UMNO, Bersatu dan PAN kalau nak ikut pun boleh. Sebab UMNO ni kita bergaduh dia puluh tahun. PAS ni bergaduh dengan PAN ni baru je 2012. Dan dia masih lagi adik-beradik, kita dulu beradik-beradik. Jadi lebih lagi boleh terima, tapi dia kena buang dulu dia punya abang besar dia. Abang besar. Dia sanggup buang abang besar, tak ada hal. UMNO boleh kita terima, PAN lagi boleh. Amanah lagi boleh. Dan kita nak gabung semua termasuk Bersatu. Jadi itulah yang dinamakan sebagai penyatuan ummah. Kalau dua pihak je bukan ummah namanya. Kita nak menyatukan UMNO, PAS, Bersatu, Amanah dan juga third force yang kuat iaitu NGO semua. Jadi semua sudah baru dinamakan penyatuan ummah. Ada orang PAS main banyak kolam, dengan UMNO pun nak, dengan itu pun nak. Sebenarnya kita nak buat kolam besar. Kita main kolam PAS sikit, kolam UMNO sikit, kolam ni sikit, kolam PAS tengah-tengah. Kita nak buang barrier kolam tu. Supaya semua menyatu jadi kolam besar. Bukan nak main kolam-kolam dua, tapi nak menyatukan dua kolam. Ramai kata PAS main dua kolam, tak. PAS nak menyatukan dua kolam tu. 3 kolam, 4 kolam, 5 kolam jadi kolam besar.
Bukan kemah besar. Kemah besar bawah abang besar. Kolam besar ni kita nak menyatukan semua umat. Tiba-tiba nak dua pihak aja. Dan PAS diminta oleh UMNO buang bersatu. Jadi itu bercanggah dengan prinsip. Bila benda bercanggah prinsip, walaupun tawarannya sangat menggiurkan, PAS ditawar 40 kursi yang selamat. Itu satu benda menggiurkan, kita boleh jadi YB. Saya lepas ni boleh tempah lah baju YB lah lepas ni. Tapi apa artinya kalau kita dapat 40 kursi, umat tidak bersatu, hanya PAS dengan UMNO je. Kita diarahkan untuk membuang bersatu. Prinsip PAS bukan begitu. Nak menyatu dengan semua. Dan dia berikan dengan tempoh yang tak perlu sabar. PAS ni ada syura dia. PAS ni ada PAS pusat dia, ada syura dia. Benda tu bukan boleh jom kita bukan boleh beli ikan 40 ekor. Dan kita nak tanya 40 kursi tu, kursi mana nak bagi 40 kursi? Sesama UMNO pun tak cukup. Nak bagi kita 40. Kita nak tanya juga, takut ialah benda pernah berlaku kan. Peperangan sipil pernah berlaku, ditipu umat Islam sama umat Islam nipu. Tu zaman sahabat. Ni zaman yang sahabat 1400 tahun dah tak ada ni. Lagilah dia jual kilo-kilo nanti. Jadi sebab itulah Tuan Guru dan pimpinan PAS konsisten. Kita tidak akan mengikut benda yang bercanggah dengan prinsip. Prinsip kita menyatukan. Tapi bila mengubah prinsip tadi dengan membuang bersatu, maka tidak ada erti penyatuan. Okey, yang soalan yang tengah panas sekarang ni, PAS mereka kata pernah bergabung dengan parti lain, lepas tu bercerai. Kemudian adakah dengan gabungan ni dengan bersatu ni, Mahyudin ni boleh kekal ke, ataupun akan benda yang sama juga akan berlaku PAS akan keluar? PAS ni apa yang mempunyai untung pada Islam, satu, apa bertepatan dengan prinsip Islam. Kalau untung pada Islam, bertepatan prinsip Islam, dengan sesiapa pun kita akan buat. Sehingga kan dulu dengan DAP, dulu dengan PKR. Tapi bila ada benda yang menggugat Islam, kita tidak teragak-agak untuk membuang. Begitu dengan bersatu. Kalau ada yang menggugat Islam, maka di situlah dia punya perimeter dia. Dengan UMNO kita berpuluh tahun tak terima orang sebab ada benda yang merugikan Islam. Tapi bila ada benda menguntungkan Islam, kita akan terima. Bila ada merugikan Islam, kita tak teragak-agak untuk menolak. Macam mana yang berlaku pada UMNO diajak dia berdua dengan kita merugikan Islam. Tidak ada penyatuan, kita tolak. Dan sebab tu dengan sesiapa saya nak kawal dengan PAS, mudah dia CPN ni, iaitu ada untung untuk Islam dan juga penjagaan kepada prinsip-prinsip Islam. Maka dapat jaga benda ni, insya-Allah kita berkawal lama. Jadi soalan terakhir Ustaz, Ustaz, sekarang ni 10 penjuru, macam mana tahun PRU 14 tak kalah, dan sekarang ni timbul balik dengan perbekaran, dan macam mana Ustaz boleh yakin boleh menang? Tahun ni PRU 14 kita belum menang, tak kalah. Saya kata tak kalah sebab saya dapat 10,000 undi di saat satu Malaysia tolak BN, dan PAS pun terkena sekali dia punya sampah tu. Jadi kita belum menang. Tapi bila sekarang ni 10 penjuru, dan kita rasa kekuatan umat Islam ada, kekuatan non-Muslim sendiri pun yang menyokong kepada gerak kerja kebaikan kerajaan PN dulu, kerajaan Abah, dan mereka nak, ramai pengundi-pengundi kita jumpa, mereka nak balik kerajaan Abah. Dan kami bersama dengan Perikatan Nasional akan membawa kerajaan Abah semula, dan faktor Islam Melayu sebagai faktor utama yang akan menjadi penyelamat pada bangsa-bangsa lain, yang akan menjadi penjaga pada bangsa-bangsa lain, insya-Allah. Mereka nampak tak ada pilihan. PH kita dah tahu 22 bulan merasa kesengsaraannya. UMNO lagi dah lama, bukan 22 bulan, 60 tahun lebih. Maka why not tak mencuba yang pernah ada pengalaman walaupun setahun lebih, tapi berjaya menghadapi pandemik, berjaya berhadapan dengan ekonomi yang bermasalah waktu pandemik, berjaya deliver kebajikan kepada masyarakat semua, dan berjaya membuat
rakyat tenang walaupun dalam keadaan susah yang sangat-sangat perit pada waktu pandemik. Okey, apa nasihat Ustaz pada pengundi Parlimen Batu syaratkan lagi 3 hari kita nak mengundi apa? Okey, saya senang aja. Kepada semua pengundi yang non-Muslim, bila sebut kami nak bawa Islam, bermaksud Islam itu mengarahkan kami menjaga semua termasuk non-Muslim. Penjagaan kepada non-Muslim dibuat atas dasar arahan daripada Allah, daripada Tuhan kami yang menguasai isi alam. Jadi kami wajib menjaga golongan non-Muslim. Dan kalau mengabaikan mereka, maka kami berhadapan dengan dosa dengan Allah SWT. Kepada Muslim, sebagai seorang Muslim, bila nak pangkah tu, pertama nak memilih, maka istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang keduanya nak pangkah tu baca bismillah. Bila baca bismillah, kita akan dapat berkat. Sebab Rasulullah kata apa? Kullu amrin lam yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang nak berkat, mulakan dengan bismillah. Jadi insya-Allah mulakan bismillah setiap pangkahan kita nanti akan disoal oleh Allah SWT. Pangkahan itu menunjukkan siapa yang tersokong. Maka bacakan bismillah sebagai memulakan sokongan yang akan membawa hitam putih kepada negara ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau bismillah itu nampak tempat yang paling terbaik untuk dipangkah. Tempat yang ketujuh, Ustaz Azhar bin Yahya, insyaAllah. Jumpa 19 hari bulan. Ya. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Jadi insyaAllah itu tuan-tuan mulia kita punya ceramah dengan Ustaz Azhar Yahya, calon Batu. Itu nasihat dia. Jadi kita sama-sama kena faham tentang apa maksud kita keluar mengundi, fikir dan dengan hati, bukan dengan emosi. Mengundi bukan dengan emosi. Kita dengar cakap orang tipu kita pun percaya. Jadi kita akal buat kajian, terutama anak-anak muda boleh turun mengundi, insya-Allah. Selamat mengundi. Jumpa lagi channel Ustaz yang seterusnya. Yang penting subscribe Ustaz punya video, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.